Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Panas, itulah bermandikan cahaya.
Lawa. Oh, kena matahari cantik Ustazah? Kalau tak kena matahari tak cantik Oh, ada nur, Masya Allah, tabarakallah. Ada nur nurnya makin terselah kerana pancaran matahari. Ada je. Nampak dekat situ? Oh, Masya Allah. Nampak Ustazah bersinar. Okeylah, bolehlah. Cantik juga. Cuma bising kan? Hari ni macam makin kuat Semalam pun sama. Oh. Macam ini bising dia kuat. Tapi suara Ustazah dengar tak? Boleh dengar Oh, yang depan dengar lah. Yang belakang okey. Kenapa kerusi macam ke sini Selalu kan hujung sana kan? Ni betul-betul kat tengah ni. Lain pula cara susunannya. Okey, muka surat berapa kita hari ni? Tak boleh. Saya tak boleh bising. Baik, hari ini kita berada di muka surat 459, betul? Baik. Topik kita yang kelima, jalan para pencari kebenaran. Okey, topik kelima, jalan para pencari kebenaran. Okey, baik. Topik ini akan membincangkan tentang orang yang mencari kebenaran, iaitu bagaimana cara mereka mencari kebenaran. Kemudian kita akan bincangkan perilaku orang-orang yang mencari kebenaran itu. Seterusnya kita juga akan bincangkan tentang sifat-sifat mereka. Okey. Jadi di sini apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran? Orang yang mencari jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Jadi kalau kata nak cari kebenaran tu apakah ia? Inilah dia terus terjemahkannya di situ. Dia terus highlightkan, dia kata orang yang mencari jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Okey, bahkan orang yang ingin menjadi pakar dalam sebuah disiplin ilmu, ahli dalam sebuah profesi, atau orang yang ingin menjadi pemimpin harus bersikap berani dan kesatria. Apa pun yang penting kita faham di sini, bila kita kata kita nak cari kebenaran, bermakna kita nak berada di atas jalan menuju Allah dan negeri akhirat. Kita faham sedemikian. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW ada menyebutkan tentang jalan kebenaran ini. Kalau kita boleh rujuk pada hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ada menceritakan kepada kita tentang situasi. Dan saya ada menyebutkan hadis ini dalam kuliah di Masjid Kasim lah kalau ingat. Tak dengar kan? Saya ni air mata bertakung. Dekat rumah dengar, saya tahu kat rumah dengar. Kalau dekat sini tak dengar sangat. Nak buat macam mana Takkan nak cuti kuliah lagi tunggu habis. Apa dia? Apa? Lagi lama nak siap? Okey. Kalau saya berdiri sini dengar tak?
Boleh clear tak suara Ustazah? Boleh lah Aduh, ya Allah, stresnya aku. Stres tahu saya. Apa dia? 12.45 baru dia stop. Oh, jadi kuliah saya kena start 12.45 lah. Tak boleh lah macam gitu, namanya kuliah duha. Okeylah, pukul 12.45 okeylah, boleh juga. Cuma tengah hari sangat kan. Nanti kan banyak masa. Ustazah banyak meeting ni. Ada lagi yang baru sampai. Okey lihat begini ya. Dalam kitab kita, bila diterangkan tentang jalan kebenaran itu, diberitahukan kepada kita bahawa orang-orang ini, mereka ialah insan-insan yang mencari kebenaran di atas jalan Allah dan juga jalan untuk menuju akhirat. Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Abdullah ibn Mas'ud ada menceritakan tentang sebuah kisah di mana Nabi SAW ada menggariskan dengan satu garisan kepada mereka. Di mana saya sebutkan hadis itu? Masjid Kasim. Apa dia Liza hadisnya? Nak kena draw. Oh, ingat drawing je. Okey, drawing dia macam mana? Lurus? Oh, so kiri kanan ada line-line. Oh, macam gitu. Hadisnya tak ingat. Hadisnya tak ingat tapi ingat lukisan. Okeylah, tak apa. Yang penting tahu hadisnya. Okey, yang penting tahu hadisnya. Jadi Abdullah ibn Mas'ud dia ceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami dengan satu garisan. Kemudian dia kata wa khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Nabi SAW menggariskan garis-garisan yang lain di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri. Okey, ada satu garisan di bahagian tengah. Kemudian Nabi SAW menggariskan dengan garis-garisan yang lain di bahagian kanan dan juga kiri. Dalam beberapa riwayat yang lain menyebutkan khattaini, dua garisan. Tapi bila kita merujuk dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan khututan. Khututan bermaksud beberapa garisan. Jadi kita faham ada banyak garisan yang diletakkan oleh Nabi SAW di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat, haza sabil, ini adalah jalan Allah. Okey, jalan Allah yang mana tadi kita nak berada di atas jalan kebenaran. Sesiapa sahaja yang inginkan jalan kebenaran, dia perlu berada di atas jalan yang tengah ini. Kita panggil ia apa tadi? Sabilullah, jalan Allah. Kemudian Nabi kata apa? Hazihis subul. Ini adalah jalan-jalan. Okay, ada banyak jalan yang mana laisa minha illa yad'u illa syaitanun alaihi yad'u ilai. Nabi kata melainkan ada syaitan pada jalan-jalan itu yang menyeru kita untuk masuk pada jalan tersebut. So ini kita panggil sebagai jalan. Macam-macam bunyi. Cobaan. Ini betul-betul, ini bukan cobaan. Ini betul-betul, ini bukan cobaan. Ya Allah, ya Tuhanku. Harap bersabarlah bersama dengan saya. Jangan minggu depan tak datang kuliah pula. Bising lah, kuliah Sakinah tak payah datang. Sakit kepala tengok kat rumah je. Aduh.
Kalau semua tak nak datang, beritahu. Saya pun buat dekat rumah je. Senang. Betul tak? Tak kita datang penat-penat pakai lawa-lawa, tak ada orang kat depan. Satu lain je kat depan. Ya Allah, penatnya aku datang. Tak, kalau nak kuliah, nak ganti kuliah dekat rumah, beritahu. So saya pun duduk rumah, kita online sudah. Tunggu dia habis. Tapi habis bila? Tahun depan Tak apa, dah kahwin dah aku. Okey. Jalan syaitan ini, Nabi SAW berikan beberapa garisan di situ kan. Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Setelah Nabi SAW jelaskan tentang kedua-dua jalan tersebut, summa qara'a. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Anna haza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah kalian orang-orang yang beriman ikut jalan Allah yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikut pada jalan-jalan tersebut, fatafarraq. Kerana apa? Jalan-jalan yang ada di kanan kiri ini, ianya akan memecah belahkan kalian ataupun memisahkan kalian daripada jalan yang ada di bahagian tengah. Sekarang kita faham, mereka yang mencari kebenaran akan sentiasa istiqamah untuk berada pada garis yang tengah. Kita tidak mahu berada pada garis yang kanan dan kiri. Imam Ibn Jarir, dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, ketika dia mentafsirkan surah Al-An'am ayat 153 itu tadi, dia meriwayatkan sebuah riwayat yang mana dia kata ada seorang lelaki pernah datang bertemu dengan Ibn Mas'ud dan bertanya dengan satu soalan. Apa soalannya? Dia tanya, apakah itu jalan yang lurus? Dia tanya dengan Ibn Mas'ud, jalan lurus tu macam mana? Jadi Ibn Mas'ud kata apa? Nabi SAW, dia ni tinggalkan kita di atas satu jalan yang lurus, yang mana kita berada di sini, hujungnya adalah syurga. Nabi tinggalkan kita di sini, hujungnya ada syurga. Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia ceritakan lagi, dan pada kanan dan kiri jalan tersebut ada banyak jalan, yang mana jalan-jalan itu ada orang yang menyeru kita supaya masuk kepada jalan-jalan tersebut. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu an kata kepada lelaki tersebut, jika sekiranya engkau ataupun kita berada pada jalan yang lurus ini, kita akan masuk ke dalam syurga. Tetapi jika sekiranya kita memilih untuk mendengar ajakan, pujukan orang-orang yang berada pada kedua-dua jalan yang kanan dan kiri itu, mereka akan masuk ke dalam neraka. Okey, sekarang kita faham jalan Allah ini adalah jalan menuju ke syurga. Sebab itu orang yang mencari kebenaran, mereka tidak mahu keluar daripada jalan ini. Mereka akan sentiasa istiqamah pada jalan tersebut. Kerana mereka faham, jika mereka keluar daripada jalan ini menuju kepada kanan dan kiri, ianya akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah penerangan yang diberikan di kalangan para ulama salaf berkenaan dengan jalan orang yang mencari kebenaran itu tadi. Maka di sini dia kata orang yang sedemikian, yang mana dia cari jalan kebenaran menuju Allah dan negeri akhirat, bahkan orang yang ingin menjadi pakar dalam sebuah disiplin ilmu, ahli dalam sebuah profesi, atau orang yang ingin menjadi pemimpin, harus bersikap berani dan kesatria. Maknanya ada sifat kepahlawanan dalam diri dia. Bermakna bila kita nak terus istiqamah pada jalan yang tengah itu tadi, kita mesti berani. Ia bukan jalan orang yang lemah,
Bukan jalan orang yang lembik. Bukan jalan orang yang sikit tak boleh kena sikit. Dia bukan jalan begitu. Jalan yang tengah ini ialah untuk mereka yang memiliki rasa perjuangan, kepahlawanan dalam diri mereka. Serta harus mampu mengendalikan angan-angannya. Kita ni dalam hidup kita ada banyak sangat angan-angan. Okay, salah tak kita berangan? Kenapa tak salah? Angan-angan tu percuma, tak perlu dibayar. Sebab tu tak salah kan. Free je Ustazah, nak berangan lah, duduk rumah banglo, duduklah rumah banglo berangan kan, macam tu ya. Tak salah nak berangan sebab tak ada orang pun suruh kita bayar untuk kita berangan. Tetapi orang yang beriman mereka mampu mengendalikan angan-angannya. Kalau kita hanyut dalam angan-angan, kita akan keluar daripada jalan yang lurus, kita akan pergi kepada as-subul itu tadi. Jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri. Sebab itu di sini dia kata, orang yang begini, yang mencari jalan menuju Allah dan negeri akhirat, ialah tidak boleh mudah terpedaya oleh daya khayalnya dan mengabaikan segala hal yang bukan tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita apa? Tak dengar. Hari ni air saya habis. Tujuan hidup kita ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kalau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan kita lalai daripada ibadah, kita tinggalkan. Mereka yang mencari kebenaran, mereka akan lihat setiap perkara yang mereka ingin lakukan, adakah perkara itu penyebab mereka lalai daripada daripada melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lalai, mereka akan tinggalkan. Maka sebab itu dia tak beri ruang. Kerana dia tahu kalau dia lalai ikut kepada apa yang dia angankan itu sangat, dia akan pergi kepada jalan-jalan yang banyak tersebut. Jadi dia kata gini kepada kita. Orang yang mencari kebenaran ini, yang berada di atas jalan kebenaran tersebut, harus menyukai segala sesuatu yang membawa kepada tujuannya. Mengetahui cara bagaimana sampai kepada tujuannya dan memahami jalur-jalur pintas untuk meraih tujuan itu tadi. Maka di sini kita faham, seseorang yang ingin menuju ke dalam syurga Allah, dia perlu jadi orang yang suka kepada semua perkara-perkara yang boleh bawa dia masuk ke dalam syurga Allah. Dia tak boleh tak suka kan? Tiba-tiba, tak suka ni tapi nak masuk syurga. Nak masuk syurga, tak boleh. Maknanya di situ ada something wrong dengan kefahaman dia. Bermakna syurga itu tadi memang satu perjuangan untuk orang yang beriman. Dia bukan angan-angan. Jalan yang lurus, jalan yang kita panggil sebagai jalan kebenaran ini adalah jalan perjuangan. Mereka yang tadi ada sifat kepahlawanan, sifat orang yang berjuang, dia ni akan terus-terusan berusaha untuk suka pada perkara-perkara yang akan menetapkan dia pada jalan tersebut. Okey? Dan begitu juga dekat di sini, dia juga perlu mengetahui cara bagaimana sampai kepada tujuannya dan memahami jalur-jalur pintas untuk meraih tujuannya. Ini bermakna kita belajar. Belajar ketika nak berada di atas jalan kebenaran tersebut. Kita tak boleh tahu banyak perkara tentang syurga ini kalau kita tak belajar. Kan? Kita tak boleh jadi orang yang mana terus kekal di atas jalan kebenaran tersebut kalau kita ni jadi orang yang hanya nak tengok TV sahaja. Dia tak jadi. Sebab tu di sini kita kena tahu cara bagaimana. Nak tahu cara bagaimana kena menuntut ilmu. Perlu belajar. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan yang mana jalan itu adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Ya, sekarang kita ni nak masuk syurga, so kita kena tahu apa perkara yang boleh menyebabkan kita masuk syurga. Dia tak boleh hanya angan-angan semata-mata. Dan Nabi SAW juga sebutkan kepada kita, nak belajar itu sendiri adalah jalan yang akan bawa kita, memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Nabi SAW menyambung kembali hadis itu. Nabi kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kumpulan yang mana mereka itu berkumpul dalam rumah-rumah Allah. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mereka menjadi insan-insan yang membaca kitab-kitab Allah dan saling mempelajari kitab-kitab Allah itu. Maknanya kita belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, belajar agama dalam rumah Allah. Apa yang berlaku? Nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka dengan ketenangan. Wa ghasyathumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kehidupan mereka dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan turun membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kita faham di situ Nabi SAW ingin ingatkan kepada kita, mereka yang berada di atas jalan kebenaran ini ialah juga orang yang belajar untuk mencari kebenaran. Kita tidak boleh jalan straight gitu tau, dekat atas jalan tu, kalau kita tidak ada ilmu. Ilmu sangat penting. Kerana apa? Jangan lupa tadi, ada ramai yang menyeru kita supaya keluar daripada jalan tersebut, supaya masuk kepada kanan dan kiri. Kita bayangkan begini ya muslimah, sekarang ini kalau kita berada di atas satu jalan, kita jalan straight tau. Kemudian ada ramai orang dekat kanan kiri kita ni panggil, agak-agak kita ikut ke tidak? Kan? Agak-agak kita ikut ke tidak? Kemungkinan besar kita akan jadi orang yang ikut. Sebab apa? Kita seorang ni jalan ni. Jalan seorang ni panggil, Mela sini. Mai sini, Mai sini. Jom sini. Kita pun kita dah lupa dengan jalan yang straight tu. Yang patut kita fokuskan. Sebab apa? Kita kena kita distract. Kita distract apa bahasa Melayu? Diganggu. Okay. Kita diganggu oleh kanan kiri. Saya nak cakap English pula dah. Kita diganggu oleh kanan kiri ni. Bermakna ia memerlukan kepada ilmu yang mantap. Sebab itu kita tak hairan. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ada melakukan kesilapan. Kerana apa? Ada ramai orang yang akan ajak kita masuk kepada jalan itu. Dan kita kemungkinan besar kita termasuk dalam jalan-jalan tersebut. Kita buat maksiat, kita buat dosa. Tetapi Nabi ingatkan kepada kita, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna orang yang ada ilmu, bila dia termasuk pada jalan-jalan tersebut, dia akan keluar kembali. Dia akan sedar, saya buat dosa. Tapi kalau tak ada ilmu, aku buat dosa, relax takluk. Takluk lah, tak ada apa pun, takluk, tak ada apa. Kita akan ada perasaan yang sedemikian. Namun orang yang berilmu, dia akan takut pada Allah. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita, orang yang paling takut di kalangan kalian adalah orang yang berilmu. Orang yang tahu, orang yang banyak belajar, orang yang tahu hukum hakam, mereka akan lebih takut untuk melakukan dosa. Sebab tu bila mereka terbuat dosa, mereka akan cepat-cepat mengeluarkan diri mereka daripada jalan-jalan itu, balik masuk pada jalan yang lurus. Di sini Nabi SAW itu tadi, Nabi kata apa? Bukan sahaja orang yang berada dalam rumah Allah, yang belajar ilmu itu tadi, yang saling berkongsi ilmu itu tadi dalam rumah Allah, Allah berikan kepada mereka dengan ketenangan, Allah berikan kepada mereka dengan rahmat, Allah turunkan para malaikat. Tetapi Nabi ingatkan kepada kita, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini kita panggil sebagai keutamaan orang yang mencari jalan kebenaran. Dengan kata lain, untuk paragraf yang pertama itu, saya simpulkan begini. Mereka yang nak cari jalan kebenaran ini ialah orang yang tadi kita kata dia berani. Bila dia berani, dia bukan hanya semata-mata berani, tetapi orang yang berilmu dan sanggup untuk belajar sampai bila-bila supaya dia tak keluar daripada jalan yang lurus tersebut.
Namun jika dia terkeluar kerana hidup kita ada melakukan dosa, dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini kita panggil sebagai cara mereka yang mencari kebenaran itu. Baik, seterusnya. Pencari kebenaran harus selalu bersemangat dan berhati teguh. Inilah kita panggil tadi kan sebagai keberanian, sifat kepahlawanan yang ada dalam diri pencari kebenaran. Serta tidak menyimpang dari tujuannya hanya kerana celaan dan kritikan orang lain. Kita kadang-kadang kalau kita buat baik, kita kena cela, kita tinggalkan perkara baik kan? Ke tak tinggalkan? Letih lah. Kita buat baik, kalau ada orang mengata kita, apa rasanya? Nangis? Sedih? Tinggalkan ke tidak? Tak. Cuma sedih je lah. Tak ada rasa macam nak tinggalkan. Maaf saya bagi contoh gini ya. Jangan terasa saya bagi contoh gini. Sekarang ni, kita ni baru nak pakai tudung. Tiba-tiba orang kata, kau dah pakai tudung macam-macam makcik muka kau. Apa rasa? Tangan ringan je kan? Ui, tangan ringan aja dek ni. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia tak boleh dengar celaan. Tidak boleh mendengar kritikan. Ada orang yang begini dia akan tinggalkan. Tak naklah pakai tudung, nanti orang kata macam-macam makcik. Dah tak pakai tudung. Macam tu kan? Saya bagi contoh yang lain. Kita pakai tudung labu, tutup aurat yang betul kan? Dia orang kata, asal kau pakai tudung gini, kau pakai tudung belit-belit, nanti nampak leher, nampak anting-anting, macam mana? Ini kritikan tau, ini kritikan. Okay, ini kritikan. Kita nak buat ke tidak? Dulu saya ingat masa saya muda-muda, saya ni bukan masa saya sekolah Madrasah As-Saghar, saya tak pakai jubah. Dan pada zaman itu jubah ni bukanlah pemakaian orang Singapura. Saya nak cakap gitulah. Kalau pakai jubah ni saya kata, dia orang arkam, macam tu kan, dia punya ayat kan. Ni orang-orang dakwah, macam gitu kan. Kalau pakai tudung labu, pakai jubah, ayat-ayatnya begitu. Jadi keluarga saya pun bukan orang yang kita kata memang ahli-ahli ni lah. Jadi kita pun pemakaiannya biasa-biasa sahaja. Bila saya lepas Thanawi Rabi', iaitu Sec 4, lepas O-level, saya pergi ambil diploma di Melaka. Okay? Saya masuk Ma'had Tafiz Al-Quran wal Qiraat di Melaka. Di situlah permulaannya saya belajar pakai jubah. Kerana jubah itu adalah uniform di sana. Dan Masya Allah, tempatnya adalah tempat yang mengajar kita jadi orang yang zuhud. Kan kalau pakai jubah tu tak bolehlah pakai jubah yang ada bunga-bunga, ada render-render. Pakai jubah pun tak boleh pakai jubah yang ada orang kata line-line. Kan dia mesti plain. Kalau pakai tudung, tak boleh pakai tudung kecil-kecil gini. Dia mesti pakai tudung labu. Tudung labu yang tutup belakang. Saya kata, saya student Singapore. Saya datang-datang, dia jadi benda yang cultural shock untuk saya. Kata, asal pakai gini Saya kata, asal pakai gini? Sebab kita tak biasa. Kan? Mak saya pandai jahit baju. Jadi bila saya nak pergi belajar ni, mak saya dia sangat suka. Lalu dia jahitkan jubah yang berbunga-bunga lah untuk anak perempuan dia ni kan. Saya sampai sana tak boleh pakai baju tu. Saya call mak saya, dia kata apa? Saya kata, mak, kakak sedih, kakak tak boleh pakai baju. Kakak tak ada baju nak pakai. Baju mak semua bunga-bunga, tak boleh pakai. Drama Tapi memang begitu. Sebab kita umur berapa hari, masa tu 17 tahun, pergi Melaka, tak ada apa-apa experience, kena masak sendiri, cuci baju sendiri. Selama ni mak kita buat. Kan? Cuci baju masa tu, baju bersabun-sabun, pergi jemur dekat papayan tu kan. Sebab tak ada washing machine. Jadi kita belajar berdikari. Saya pulang ke Singapura dan istiqamah dengan pemakaian jubah saya hingga ke hari ini. Namun saya ingat lagi pada waktu itu mula-mula kan balik cuti pakai jubah adalah
makcik-makcik kan tegur saya. Dia kata, "Nah, kenapa pakai gini? Kau muda lagi, jangan pakai macam ginilah. Pakailah kebaya." Bayangkan, Ustazah Sakinah pakai kebaya. Saya tahu cantik, saya tahu. Mesti cantik saya pakai. Saya pakai apa semua cantik, saya puji diri sendiri. Saya pakai apa mesti cantik punya. Cuma nak dikatakannya, kita ni kan waktu tu macam rasa goyang jugalah. Kan, bila jumpa sepupu-sepupu semua kan, semua macam moden-moden. Masa kita ni macam nampak kampung-kampung lah gitu. Dengan jubahnya, dengan tudung labuhnya gitu kan. Jadi makcik-makcik ni katalah, "Nah, asal pakai gini? Kau muda lagi, muda-muda janganlah pakai gini. Pakailah moden-moden sikit, kan pakai blaus." Itu kan. Pakai blaus, pakai kebaya. Macam dah muda-muda pakai je tu kan. Saya diam je. Masa tu saya balik Ma'had. Saya melihat persekitaran di Ma'had pada waktu itu kan. Saya sangat bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan saya pada satu tempat yang mana semuanya mengejar untuk berada di atas jalan kebenaran. Bukan kita kata ada orang jahat dekat Ma'had ni lah. Pelajar ada, biasa pelajar problem tu memang ada. Tetapi orang yang nak cari kebenaran itu lebih ramai daripada orang yang perlekehkan kebenaran. Apapun kita faham begini. Saat kita rasa goyang, bila kita buat perkara yang kita tahu inilah sebenarnya yang termaktub di dalam syariat, kita ingat kembali kenapa kita buat. Adakah saya pakai pakaian itu kerana memang itu uniform di Ma'had, ataupun saya pakai kerana Allah? Kalau kita pakai kerana Allah, kita akan kekal dengan pemakaian tersebut untuk menutup aurat dengan baik, untuk menutup aurat mengikut syariat. Tetapi kalau kita pakai hanya kerana nak blend dengan suasana, faham ya maksud saya? Sebab ramai orang pakai gitu, so saya tak ada pilihan, saya kena pakai. Akhirnya kita akan meninggalkan apa yang kita perjuangkan. Dan Alhamdulillah, kita lihat hari ini ramai muslimah-muslimah. Kerana apa? Kita ada ilmu. Kita jadi muslimah yang belajar, kita terdedah dengan pengajian-pengajian. Akhirnya kita tahu bagaimana cara menutup aurat yang betul. Sebab kita fahamlah zaman dulu-dulu tak boleh nak disamakan dengan zaman sekarang kan. Zaman dulu ilmunya kurang, zaman sekarang Alhamdulillah ilmunya semakin banyak, orang pun semakin kuat nak belajar, cari ilmu dan sebagainya. Maka yang penting ialah tak kala ada orang yang mencela kita, kita ingat saja. Nabi SAW ada beritahu kepada kita dengan sebuah hadis yang mana Nabi kata apa? Innal abda la yaltamisu mardatallah. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nabi kata sesungguhnya seorang hamba bila dia itu bersungguh-sungguh mengejar mardatallah, iaitu mengejar redha Allah. Kenapa kita berada di atas jalan kebenaran itu? Kita nak redha Allah. Okey? Lalu Nabi SAW kata wala yazalu bidzalika, dan dia terus-terusan berada di atas jalan itu, jalan untuk mencari redha Allah tersebut. Nabi SAW bersabda yang berikutnya, Nabi kata apa? Fayaqulullahu azza wa jalla li Jibril inna fulanan abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia lihat ada hambanya yang begitu bersungguh-sungguh mengejar redha Allah, berada di atas jalan kebenaran, dia belajar kerana Allah, belajar supaya dia istiqamah di atas jalan Allah itu, dia menjadi orang yang betul-betul istiqamah dengan amal ibadahnya kerana nak mengejar redha Allah. Nabi kata apa? Allah akan kata kepada malaikat Jibril, ini hamba aku. Ini hamba aku. Yaltamisu ayyurdiyani ala wa inna rahmati alaihi.
Ini hamba aku yang mana dia mengejar untuk mencari redha aku. Ingatlah rahmat aku sentiasa ada pada hamba ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensia-siakan pengorbanan kita, perjuangan kita untuk mencari redha Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat apa yang kita buat untuk berada di atas jalan kebenaran itu dengan pandangan yang menutup sebelah mata sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat Jibril, ini hamba aku. Allah angkat statusnya. Ini hamba aku. Allah sebutkan di hadapan malaikat Jibril, apa yang hamba aku ini buat? Dia adalah orang yang mengejar redha aku dan ingatlah rahmat aku sentiasa bersama dengan dia. Malaikat Jibril alaihi salam, dia pun pergi kepada malaikat-malaikat lain. Antaranya dia kata fayaqulu Jibril rahmatullahi ala fulan. Malaikat Jibril dia pergi kepada malaikat yang memikul arasy. Dia kata kepada para malaikat yang memikul arasy Allah, Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba ini sebab hamba ini dia adalah hamba yang mencari kebenaran, dia adalah hamba yang mengejar redha Allah. Kemudian malaikat yang memikul arasy pun berkata kepada malaikat yang berada di sekeliling arasy, ini adalah hamba Allah yang mana dia itu mendapat rahmat Allah. Kemudian seluruh malaikat yang ada di ketujuh lapisan langit ini mengetahui tentang hamba tersebut. Para malaikat mendoakan hamba itu sehingga dapatlah hamba tersebut ketika dia hidup di atas muka bumi ini, hidupnya diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hinggalah ke akhir hayatnya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang orang kata dia tak kisah pun apa yang orang nak kata tentang amal baik yang dia buat. Nak kata apa, katalah. Nak kritik apa, kritiklah. Kan? Nak kata muka aku macam makcik-makcik, kau katalah. Macam tu kan? Nak kata aku ni pakai macam tak moden, tak up to date, apa, katalah. Nak kata apa, katalah. Ada aku kisah, macam itu keadaannya. Dia akan terus berada di atas jalan Allah. Ini kerana dia tahu, kalau kita menjadi seorang muslimah yang mencari redha Allah, Allah akan limpahkan kita dengan rahmat. Allah akan sebut nama kita tu tadi kan pada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril beritahu kepada malaikat pemikul arasy, malaikat yang memikul arasy akan beritahu kepada yang mengelilingi arasy, dan hingga keseluruhan malaikat yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa kita. Hidup kita ini kejar pujian yang di langit, bukan mengejar pujian orang yang ada di bumi. Kalau kita mengejar pujian orang yang ada di bumi, hidup kita tak akan bahagia. Kita akan asyik rasa tak senang, kita akan asyik rasa susah. Sebab apa? Kita asyik dengar orang cakap macam-macam tentang kita. Tetapi kalau hidup kita ini kita nak kejar pujian penghuni langit, insya-Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama dengan kita hinggalah ke hujung nafas kita. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah disebutkan dalam kitabnya, dia kata apa? Orang ini dia harus lebih banyak berfikir, dia lebih banyak diam serta berfikir. Tidak terlena atau menyimpang hanya kerana merasakan manisnya pujian atau pedihnya kecaman. Mempersiapkan segala hal yang diperlukannya dan yang menjadi penunjang tujuannya, serta tidak cemas terhadap pelbagai rintangan yang menghadang. Maka beginilah keadaan orang yang berada di atas jalan kebenaran. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu lebih baik. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba khairan wa ahabba wa ahabbu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid da'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bukan kita kata Allah tak sayang mukmin yang lemah ya, tapi Allah lebih sayang mukmin yang kuat berbanding dengan mukmin yang lemah. Fi kulli khair, dalam setiap keadaan. Siapa mukmin yang kuat, yang lebih baik Nabi kata tadi?
yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang menegakkan perintah Allah dengan ikhlas, mereka yang benar-benar menjalankan perintah Allah tanpa mengira sama ada dipuji ataupun dikeji. Okey, orang puji, orang keji, dia tetap kuat di atas jalan kebenaran. Ini adalah mukmin yang kuat. Orang yang beriman dengan keimanan yang sangat kuat. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ihris maksudnya ialah bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai apa yang memberi manfaat dalam hidup kamu. Okay, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan mintalah bantuan Allah, mintalah pertolongan Allah, wala ta'jaz, dan janganlah engkau berasa lemah. Senang kata, okey, kita simpulkan begini tentang hadis itu tadi. Okay, warna hijau ya. Satu, kita belajar tadi, orang yang mencari kebenaran ini apa sifatnya tadi? Berani. Okay. Kedua, apa Kak Azhar silau? Ha? Sungguh-sungguh? Sebelum tu. Berani? Saya dengar, mama. Oh, sifat ada, beranilah, kita masuk tu beranilah. Sifat kesatria tadi, sifat kepahlawanan. Okey, yang kedua selain itu? Apa dia? Memahami arah tujuan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada kat situ? Ada tak ada? Lambatlah. Berilmu. Okay, berilmu. Okey. So kita ada 4 ni, pegang 4 ni dulu ya. Orang ini adalah orang yang berani, berilmu, tidak peduli pada pujian dan kejian. Dia adalah orang yang banyak diam dan banyak berfikir. Maka di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita itu tadi kan dengan al-mu'min al-qawi. Mukmin yang kuat. Jauh lah. Sekejap ya.
Jadi mereka yang memiliki ciri-ciri ini, kita panggil mereka sebagai mukmin yang kuat. Okey. Mukmin yang kuat ketika mereka nak berada di atas jalan kebenaran tersebut, mereka adalah orang yang berani, berilmu, tidak peduli pada pujian dan kejian, banyak diam dan berfikir. Yang mana mereka juga adalah orang yang tadi dia bersungguh-sungguh. Okey, baru masuk pada keadaan bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan dia. Dia adalah orang yang sentiasa meminta pertolongan Allah dan orang yang mana tidak lemah. Wa in asabaka syai', okay, Nabi SAW ada memberikan kepada kita dengan satu keadaan. Nabi kata di dalam hadis ini, jika sekiranya berlaku sesuatu pada kamu, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Maka janganlah engkau berkata, kalau aku buat gitu, kalau aku buat ini. Jangan kata begitu. Tetapi Nabi ajarkan kepada kita, walakin qul, tetapi katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah, inilah takdir Allah, inilah apa yang Allah inginkan, maka berlakulah sebagaimana takdir dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin yang kuat juga mereka adalah insan yang kuat jiwanya ketika berhadapan dengan banyak situasi kehidupan. Kelas ni kalau masuk dalam classroom cukup tak? Cukup? Nak minta pindah lah. Tak boleh saya macam ni kalau tiap-tiap minggu. Saya punya BP naik. Faham BP saya naik tau. Blood pressure. Itulah adalah saya tak boleh stres tau. Saya kena kawal saya punya tahap stres ni kan. Sebab baru baik sakit kan. Dia macam naik betul. Duhai. Okeylah. Ni, habiskan ni. Slogan yang menjadi ciri khas orang itu adalah kesabaran. Sabarlah banyak-banyak ya Allah. Bahkan istirahatnya adalah kerja keras. Ia pun menyukai akhlak yang mulia, disiplin dalam menjaga waktu, waspada dalam pergaulan, bagaikan seekor burung yang mencagut sebiji gandum di tengah-tengah manusia. Mawas diri tu maksudnya awas lah. Sentiasa kita panggil apa ya? Tak apalah. Awas lah, maknanya dia awas diri dengan harap dan cemas. Bersikeras maknanya begitu bekerja keras untuk memberikan hasil yang istimewa atau pelbagai manfaat kepada sesamanya. Tidak menggunakan inderanya untuk hal yang tidak bermanfaat dan tidak membiarkan bisikan hatinya tentang alam semesta bebas lepas tanpa kendali. Maka semua ciri-ciri itu tadi kan, kita ada berapa tadi ciri kat situ saya tulis? 4. Okey, mereka ni adalah mukmin yang qawi, al-mu'minul qawi, yang Allah suka, yang lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala cinta. Maka mereka ini, kenapa mereka masih lagi boleh berada di atas jalan kebenaran itu, ialah kerana mereka memiliki kesabaran yang begitu tinggi. Berhadapan dengan celaan manusia, berhadapan dengan pujian manusia kan, mengendalikan nafsu mereka dalam keadaan yang mana dapat menolak pelbagai perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan mereka. Baik, akhir sekali di perenggan kita yang terakhir di situ, sungguh pangkal kekuatan untuk melakukan semua itu adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengabaikan rintangan yang menghadang anda dalam meraih cita-cita. Jadi selain daripada kesabaran, kita mesti ada kekuatan. Kekuatan untuk menangkis semua perkara-perkara yang akan menyebabkan kita masuk kepada hal-hal yang buruk. Dan kita perlu kuat dalam mengabaikan rintangan-rintangan yang menghadang kita daripada meraih cita-cita kita untuk menuju ke dalam syurga Allah. Kerana mereka yang berada di atas jalan kebenaran, destinasinya yang terakhir tadi kan, Ibn Mas'ud kata apa, adalah syurga.
Maka di sini kita ni bila nak masuk syurga, perkara-perkara yang mendatang yang buat kita boleh terkeluar daripada syurga itu kita akan tepis. Okay, kita dapat hadang. Tapi kena ingat, ia memerlukan kepada ilmu. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata gini, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan, yang mana kebaikan itu diminta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyuka, daripada kejahatan yang mana hamba-Mu dan Nabi-Mu juga minta supaya diberikan perlindungan daripadanya. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan syurga. Wa ma qarraba ilaiha, dan perkara-perkara yang akan mendekatkan aku kepada syurga itu. Min qaulin aw amalin, daripada bentuk kata-kata maupun bentuk perbuatan. Wa a'udzubika, Nabi doa, wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada api neraka. Api neraka yang mana wa ma qarraba ilaiha, dan perkara-perkara yang akan mendekatkan aku dengan api neraka itu. Min qaulin aw amalin. Tak kiralah perkara itu ianya daripada sudut bentuk kata-kata ataupun daripada sudut perbuatan. Lalu Nabi SAW berdoa, Nabi kata apa? Wa as'aluka kulla qada'in. Ya Allah, dan aku minta setiap qada', setiap takdir, kulla qada'in qadaitahu, yang engkau takdirkan li kepada aku khaira, takdir-takdir yang baik. Kita nak takdir kita adalah takdir yang baik. Okey? Semasa kita hidup dan nanti kita berada di akhirat kelak. Tapi kita kena ingat, kalau kita ingin sesuatu yang baik di akhirat, kita perlu perjuangkan yang baik ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Maka jadilah si pencari kebenaran itu tadi, yang terus-terusan istiqamah di atas jalan Allah untuk menuju akhirat bagi mengejar redha Allah, sehingga nanti kelak kita semuanya bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.